Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irshaduddin Hasrum dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Pengibaran bendera sempena sambutan Hari Keputeraan ke-79 bermula 1 Julai 2025. Belia yang memiliki jati diri kental mampu membawa negara mencapai matlamat kualiti kehidupan rakyat yang tinggi. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke-79 tahun, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sukacita rakyat dan penduduk negara ini supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucul di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta mulai hari Selasa 1 Julai 2025. Dalam hubungan itu, pengiran-pengiran dan orang-orang yang dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera masing-masing dan bagi orang ramai pula akan mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Kewujudan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB sebagai pertubuhan sosial kebajikan khasnya sosial keguruan dengan programnya Iktisad Guru-Guru Melayu diakui berjaya secara tidak langsung membawakan corak pemikiran sederhana dalam kalangan ahli-ahlinya dan orang ramai. Jelas Menteri Hal Ehwal Agama PGGMB pada era dahulu berada dalam kalangan majoriti masyarakat Brunei yang bersikap sederhana, rasional, tidak terburu-buru menanggapi isu-isu yang dihadapi oleh Brunei ketiga itu. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman menjelaskan demikian semasa majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan kali ke-75 sesi pentadbiran 2024-2025 pagi tadi. Majlis diadakan di Sekolah PGGMB Kampung Sungai Akar. Antara pengisian majlis penyampaian anugerah ahli tertua PGGMB 2025 sempena memperingati ulang tahun penubuhan PGGMB ke-86 kepada 3 ahli. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada mantan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi PGGMB sesi 2022-2025 dan penyampaian sijil serta hadiah pelajar cemerlang kepada 15 pelajar sekolah berkenaan yang memperoleh 5A dalam peperiksaan PSR tahun 2024. Jualan runcit pada suku tahun pertama 2025 mencatatkan peningkatan 4.4% berbanding suku tahun sebelumnya. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan peningkatan didorong oleh peningkatan hasil jualan tekstil, pakaian dan kasut diikuti jualan peralatan perabot dan rumah, peralatan elektrik dan pencahayaan isu rumah di kedai khusus, jualan di gedung serbaneka dan jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus. Perbandingan secara tahunan, nilai jualan runcit menurun 2% berbanding suku tahun pertama 2024 dengan hasil jualan menurun daripada 446.9 juta ringgit kepada 438.1 juta ringgit. Manakala dari segi volume pula, aktiviti jualan runcit juga mencatatkan pertumbuhan negatif 2.6% berbanding suku tahun pertama 2024 disebabkan oleh penurunan permintaan domestik.
Bagi prestasi jualan perkhidmatan makanan dan minuman, nilai dan volume mencatatkan penurunan berbanding suku tahun pertama 2024. Laporan penuh bagi kedua-dua aktiviti boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Dalam kegairahan mencapai matlamat kedua Wawasan Brunei 2035, konsep Melayu Islam Beraja seharusnya tidak diketepikan. Justru belia selaku pemimpin masa hadapan harus memiliki jati diri yang kental untuk membawa negara maju ke hadapan dan mencapai matlamat tersebut. Ikuti laporannya lanjut bersama Muhammad Daud Haji Tua. Belia sentiasa mestilah bersiap sedia untuk mengharungi apa sahaja cabaran-cabaran yang ada. Dengan kehidupan yang tinggi itu katanya tidak hilang nilai-nilai Melayu, tidak hilang nilai-nilai Islam, tidak hilang struktur pemerintahan katanya iaitu Beraja. Generasi yang akan datang ini bolehlah mencuba pelbagai usaha, terutama sekali membuka perniagaan untuk meneruskan kehidupan. Begitulah keazaman belia Brunei dalam membantu merealisasikan matlamat kedua Wawasan Brunei 2035 yang memberi penekanan kepada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut pemangku pengarah Pejabat Wawasan Brunei, beberapa kemajuan dicapai di bawah matlamat kedua. Antara pencapaian yang dicapai merangkumi kemajuan dalam penjagaan kesihatan. Ini bagi matlamat keduanya. Peningkatan keselamatan negara melalui pengurangan kadar jenayah dan penambahbaikan tadbir urus, termasuk penyediaan kemudahan-kemudahan penting yang diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat katanya. Pembangunan persekitaran yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung sosioekonomi dan keperluan pengangkutan negara. Peningkatan kesedaran dan pemedulian terhadap alam sekitar dalam kalangan masyarakat katanya, termasuk peranan aktif yang disumbangkan oleh belia dan NGO. Usaha berterusan ini dilaksanakan untuk memperkukuh perpaduan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, program perkampungan dan kesukarelawan, dan peningkatan penglibatan masyarakat dalam program-program keagamaan bagi mengembangkan lagi syiar Islam di negara Brunei Darussalam. Peranan yang dimainkan oleh segenap lapisan masyarakat biarpun sedikit membantu negara mencapai kualiti kehidupan yang tinggi, standing dengan negara-negara maju di peringkat antarabangsa. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Program Tempo Kita Ni, platform belia untuk berkongsi perspektif dan idea progresif membentuk generasi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Program Tempo Kita Ni merupakan platform belia untuk berkongsi perspektif dan mengetengahkan idea progresif yang membentuk generasi. Dengan slogan bagaimana belia boleh menjadi inovatif hari ini, program anjuran Villaju Brunei berlangsung petang tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Lebih 25 peserta menyertai program yang menekankan pelbagai perbincangan termasuk cabaran belia, keusahawanan dan etika teknologi digital. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program bertujuan mempromosi penglibatan belia dalam budaya yang semakin berkembang sejajar dengan matlamat Wawasan Brunei 2035 bagi menggalakkan masyarakat yang progresif dan inklusif.
Majlis Perundingan Mukim Lumapas dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung-Kampung di bawahnya dan Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Rendah Kasat Kluster 1 mengadakan sambutan Hari Keluarga Mukim Lumapas 2025. Sambutan diadakan di Padang Sekolah Rendah Kasat. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Yang Berhormat Awang Zainal bin Muhammad dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 30 sukan ria dan aktiviti dipertandingkan. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis Perundingan Kampung Pancur Murai dan Wasan pagi tadi mengadakan acara walkathon sempena Hari Keluarga 2025. Acara diadakan di Padang Sekolah Rendah Pancur Murai. Hadir Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, disertai lebih 200 orang terdiri daripada penduduk Kampung Pancur Murai Wasan dan Kampung Batang Perhentian. Aktiviti menggalakkan penduduk kampung mengamalkan cara hidup sihat. Sempena sambutan Ilal Hijrah 1447, Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong pagi tadi menganjurkan walkathon hijrah. Walkathon sejauh kira-kira 3.4 km itu bermula dan berakhir di pos dakwah Kampung Selapun. Antara yang menyertai Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Turut menyertai Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Majlis serupa turut diadakan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam. Aktiviti memberi peluang kepada para jemaah beriadah berjalan kaki secara berjemaah yang merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mengadakan majlis yang sama Jawatankuasa dan Muslimah Masjid An-Naim Kampung Pancur Mengkubau. Walkathon sejauh 1.6 km bermula dan berakhir di masjid berkenaan. Badan Kebajikan Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung dan Ketua-Ketua Rumah Panjang Pekarupa Daerah Blyth mengadakan Karnival Pekarupa 2025 di kawasan Jalan Sungai, Kuala Blyth. Dengan slogan Mapit-Mapit Li Long Blyth atau Singgah-Singgah Tah ke Blyth, Karnival dilancarkan pagi tadi oleh Awang Abdul Walid bin Haji Metasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Karnival turut dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan dan aktiviti berjaja yang disertai 60 pengusaha. Sempena Hari Lautan Sedunia, Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Pony Divers pagi tadi mengadakan kempen kebersihan pantai. Kempen berlangsung di Pantai Meragang. Antara yang menyertai Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lebih 900 kg serpihan marin dikumpulkan sepanjang kempen tersebut yang kebanyakan sisa plastik. Kempen merupakan salah satu daripada kegiatan Minggu Lautan Brunei.
Jumlah saudara baharu di negara ini terus bertambah apabila seorang lelaki berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Majlis pengislaman tersebut berlangsung pagi tadi di rancangan perumahan negara Kampung Ratai, daerah Temburong. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengaku bahawa Awang Louis alias Umpam anak Ambol telah memilih nama Islamnya sebagai Awang Muhammad Wais Imani bin Abdul Rahman Ambol. Lafaz dua kalimah syahadah dilakukan di hadapan Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Juga hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hijrah adalah perubahan jiwa dan gaya hidup ke arah jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang berhijrah dengan ikhlas dijanjikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Malam Munajat bertajuk Hijrah dan Istiqamah, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-188 khas untuk wanita ke-25. Acara munajat malam disertai oleh pegawai-pegawai dan anggota Asgar Wanita Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kementerian Pertahanan dari Surau Ad-Difa' Bolkiah Garrison, turut menyertai jawatan kuasa takmir dan jemaah dari beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Malam munajat diadakan dengan kerjasama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Wanita sempena Hari Ulang Tahun Asgar Wanita Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-44. Beberapa separuh jalan ditutup sementara esok bagi kerja-kerja pembaikan jalan raya. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan bermula pukul 6.30 petang hingga 5.30 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Lokasi yang terjejas ialah Jalan Masjid Omar Ali Saifuddin, Hala Subuk. Jalan Stony berhadapan dengan Balai Polis Bandar Seri Begawan. Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Hala Dermaga Diraja. Dan Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja dan Bank Usahawan Hala Dermaga Diraja. Pengguna jalan dinasihatkan untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Kerja-kerja penyelenggaraan paip di Simpang 1273 Jalan Tanjung Bunut Kanan akan diadakan esok bermula pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sehubungan itu, bekalan air di Simpang 1273 Jalan Tanjung Bunut Kanan dan kawasan sekitarnya berkemungkinan akan mengalami gangguan atau tekanan air rendah. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Pusat Perubatan Jerodong Park JPMC pagi tadi mengadakan aktiviti Zumba untuk mengumpulkan dana Move for Hope. Aktiviti berlangsung di Dewan Serbaguna Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Lebih 600 peserta menyertai aktiviti yang diadakan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa 2025. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Satu aktiviti anjuran Perkhidmatan Kejururawatan Jerodong Park Medical Center untuk menjemput orang ramai menderma sambil beriadah untuk program Riayah Wa Mahabbah di bawah Kementerian Pendidikan.
Hokage Warriors muncul juara dalam saingan Liga Bola Jaring Brunei yang melabuhkan tirainya petang tadi. Majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan berkenaan diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Amra Diki, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Tempat kedua disandang oleh Falcons. Juga diadakan penyampaian hadiah bagi pasukan terbaik dan pemain terbaik mengikut kategori. Terdahulu berlangsung perlawanan antara Falcons dan Thundernets. Dalam perlawanan tersebut, Falcons berjaya menewaskan Thundernets dengan keputusan 55-40. Perkembangan kempen kejohanan bola keranjang bagi merebut Piala UC1000 2025. Pasukan The Harith dan CH Elite melakar kemenangan selepas masing-masing mendominasi acara wanita dan lelaki. Dalam aksi pertama yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong, The Harith berjaya mengalahkan Lingtek 65 berbalas 51 bagi kategori wanita. Sementara itu, bagi kategori lelaki pula menyaksikan CH Elite menang ke atas Digimark 87 berbalas 69.